Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah Anis binti Saini, memegang nombor matrik D2018108238. Pada hari ini saya akan membentang tentang model pembelajaran masteri dalam kesusasteraan Melayu. Baiklah, untuk definisi pembelajaran masteri, menurut Bloom 1968, pembelajaran masteri merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar. Menurut Anderson dan Block 1975, pembelajaran masteri ialah satu set idea dan amalan pengajaran secara individu yang dapat membantu murid untuk belajar secara konsisten. Idea dan amalan ini menghasilkan pengajaran yang sistematik, membantu murid apabila menghadapi masalah pembelajaran serta memperuntukkan masa yang mencukupi untuk murid mencapai masteri, berpandukan kriteria yang jelas. Untuk konsep pembelajaran masteri adalah pembelajaran masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang diharapkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta memberi fokus kepada masa pembelajaran yang diperlukan. Tujuan pembelajaran masteri adalah untuk memastikan semua pelajar mencapai objektif pelajaran dan membolehkan masa yang mencukupi untuk setiap pelajar mencapainya. Yang kedua pula, guru perlu mengetahui bahawa murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza antara satu sama lain seperti kebolehan membaca dan kebolehan menulis. Yang ketiga pula adalah murid memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Murid mesti menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan. Yang seterusnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran masteri. Yang pertama, semua murid normal mesti menguasai semua yang diajarkan oleh guru. Yang kedua adalah pembelajaran mestilah dipecahkan kepada unit-unit kecil, pengetahuan disusun daripada mudah kepada yang sukar supaya boleh difahami oleh murid. Yang ketiga adalah masa harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru. Yang keempat adalah guru mestilah sentiasa yakin kerana semua pelajar adalah berbeza dalam menguasai pembelajaran. Oleh itu, guru mesti yakin supaya dapat mendorong pelajar untuk menguasai sesuatu yang diajar. Yang kelima adalah guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dan mengambil kira pembelajaran pelajar. Dalam hal ini, kita tahu bahawa setiap pelajar adalah berbeza. Ada yang lemah, ada yang cerdik, ada yang sederhana. Oleh itu, guru mestilah menyediakan pelbagai aktiviti atau kaedah supaya pelajar dapat menguasai sesuatu aktiviti dalam masa yang singkat. Akhir sekali adalah arahan pengajaran dan pembelajaran mestilah jelas. Baiklah, untuk lebih faham, saya akan jelaskan langkah penerapan model pembelajaran masteri dalam subjek kesusasteraan Melayu. Yang pertama adalah hasil pembelajaran, iaitu guru mengenal pasti apa yang perlu dikuasai oleh murid dan merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar. Sebagai contoh, penggunaan slide prezi dalam menerangkan gaya bahasa. Yang kedua adalah pengajaran dan pembelajaran. Di sini, guru mestilah membuat kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran. Ada dua teknik, iaitu berpusatkan guru dan juga berpusatkan murid. Yang pertama, guru memberi penerangan tentang maksud dan jenis gaya bahasa dalam sajak. Ini merupakan contoh bagi berpusatkan guru. Yang kedua pula, contoh bagi berpusatkan murid, guru memberikan latih tubi kepada murid tentang gaya bahasa sebagai pengukuhan. Ini merupakan contoh bila dia diterapkan dalam subjek kesusasteraan Melayu. Yang ketiga adalah bahagian penilaian. Guru akan mengenal pasti apa yang perlu dikuasai oleh murid dan merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar.
Yang seterusnya adalah tindakan susulan selepas penilaian. Selepas penilaian mestilah ada tindakan susulan. Guru melakukan aktiviti pemulihan dan pengukuhan setelah guru menilai pencapaian murid daripada ujian penilaian yang telah dibuat. Tindakan susulan ini bertujuan agar guru dapat memastikan murid yang kurang menguasai pelajaran yang telah diajar. Yang seterusnya adalah pemulihan. Pemulihan adalah mengajar semula menggunakan kaedah atau bahan yang lain, dapat memperbetulkan perlakuan yang salah, mengajar cara yang mudah untuk mengingat semula. Dalam hal ini, murid yang kurang faham akan diajar semula dengan kaedah atau bahan yang lain supaya mereka dapat menguasai pembelajaran yang sepatutnya. Seterusnya adalah pengayaan. Aktiviti pengayaan dijalankan untuk murid yang telah menguasai aras misteri. Sebagai contoh, ada dua aktiviti dalam pengayaan iaitu pengukuhan dan pengembangan. Baiklah, saya akan jelaskan apa itu pengukuhan. Dalam pengukuhan, sebagai contoh, aktiviti yang guru berikan kepada murid yang mencapai aras masteri adalah guru meminta murid untuk menyampaikan isi tema dalam pelbagai bentuk seperti pentamindah, carta dan raja. Untuk pengembangan, contoh aktiviti pengembangan yang guru berikan kepada murid adalah membuat projek, membuat tugasan dan membuat kajian. Sebagai contoh, guru meminta murid untuk mencipta sajak kemudian mempersembahkan di depan kelas. Baiklah, saya akan memperjelaskan tentang kesan pembelajaran masteri. Setelah saya jelaskan tadi, kita dapat lihat pembelajaran masteri telah meningkatkan minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran. Kaedah pembelajaran masteri dapat melahirkan model insan dan meningkatkan konsep kendiri murid. Yang ketiga, murid mempunyai tahap minat dan keyakinan yang tinggi, peningkatan kehadiran murid ke sekolah dan juga penglibatan dalam pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kekuatan model pembelajaran masteri. Yang pertama, pelajar mempunyai kemahiran asas untuk meneruskan pembelajaran kepada unit yang seterusnya. Yang kedua, pendekatan ini memerlukan guru menganalisis dan ini akan membantu guru membuat persediaan yang mantap dalam menyampaikan unit-unit pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, guru dikehendaki menyatakan hasil pembelajaran mereka dalam bentuk aktiviti. Dengan hal ini, aktiviti yang menarik pasti akan menarik minat pelajar untuk belajar. Seterusnya adalah dapat memecahkan kelompok pelajar gagal kerana pada akhir setiap unit, pelajar dipastikan dapat menguasai unit pembelajaran sebelum melangkah ke unit pembelajaran seterusnya. Yang kelima adalah prestasi pencapaian pelajar dapat ditingkatkan. Baiklah, setiap kekuatan mestilah ada kelemahan. Saya akan jelaskan tentang kelemahan model pembelajaran masteri. Yang pertama, berlaku keciciran di akhir pembelajaran kerana setiap individu tidak mempunyai tahap kognitif yang sama. Yang kedua adalah memerlukan guru yang proaktif dan kreatif. Pembelajaran masteri memerlukan guru yang mempunyai kemahiran yang tinggi untuk menarik minat murid-murid tentang apa yang bakal diajar. Dalam hal ini, jika guru tidak kreatif, pasti murid kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran guru tersebut. Yang ketiga adalah proses pengajaran dan pembelajaran mungkin tidak berlaku seperti yang dirancang sebelumnya. Guru mestilah merancang perjalanan aktiviti di dalam kelas. Akhir sekali adalah kekangan masa. Dalam hal ini, sekiranya masa yang diperuntukkan adalah tidak mencukupi, pasti akan menimbulkan kesukaran kepada guru, terutama dalam mengajar sesuatu pembelajaran. Baiklah, sebagai kesimpulannya, model ini menunjukkan pendekatan masteri sangat berkesan dalam membantu kemahiran membaca murid lemah dan menunjukkan hubungan positif di antara pencapaian membaca dengan minat murid. Kerana melalui aktiviti pemulihan dan pengayaan yang diberikan oleh guru dapat memberi keyakinan kepada murid untuk belajar dengan konsisten, iaitu dari mudah ke sukar. Secara tidak langsung, pendekatan masteri ini memberi pilihan yang terbaik kepada guru-guru pemulihan. Oleh itu, pendekatan pembelajaran masteri merupakan satu dimensi baru bagi menyelesaikan murid-murid yang tidak boleh membaca.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.